Untuk soalan lain ada tak? Okey. Pada Tuan Kamal, jika diberi peluang untuk merubah dasar dalam industri teksi, apa perkara-perkara yang akan dibuat untuk jangka masa pendek, sederhana dan panjang? Boleh rungkaikan? Okey. Terima kasih. Soalan ni saya tunggu-tunggu sebenarnya. Okey, pertama sekali lah, sekiranya diberi rezeki untuk saya diberi peluang untuk membuat perubahan. Pertama sekali saya akan merombak semula semua peraturan berat sebelah yang sengaja diwujudkan oleh SPAT dan APAT selama ini terhadap industri teksi dan industri e-hailing. Di antara peraturan-peraturan berat sebelah yang akan saya rombak, akan beri perbarui. Contohnya, satu, kadar tambang. Kadar tambang di antara teksi dan kenderaan e-hailing akan dikawal selia, akan diselaraskan bagi menghapuskan jurang perbezaan. Ketika ini kadar tambang e-hailing yang tidak dikawal telah membolehkan pihak syarikat e-hailing membuang harga sehingga bukan sahaja merugikan pemandu-pemandu e-hailing, bahkan telah menyebabkan pemandu teksi tidak mampu untuk bersaing dengan pemandu e-hailing ini secara adil dan saksama. Selain itu, kadar tambang yang tidak dikawal juga telah menyebabkan syarikat-syarikat e-hailing memanipulasikan keadaan dengan menampakkan kadar tambang teksi di dalam aplikasi mereka lebih mahal berbanding teksi. Ini perkara memang tidak dinafikan. Sejarah saya sendiri bawa teksi, saya dulu pernah ada guna apps My Taxi, tukar pada GrabCar. Masa tu saya bawa teksi eksekutif. Saya duduk di Shangri-La, Kuala Lumpur. Saya dapat satu tempahan melalui apps. Saya dapat customer nak pergi ke KLIA hari raya. Dia tulis kat situ tambang teksi eksekutif 180, tambang Grab car 150, teksi bajet 120. Dekat situ saya dah kata ada manipulasi tambang. Sebab apa saya kata? Pada hari raya, apabila teksi eksekutif daripada Shangri-La straight to airport menggunakan meter, mengenakan tol sekitar RM143 sahaja. Tetapi Grab telah catatkan dalam dia punya app 180. Tapi untuk kereta GrabCar mereka 100.5. Of course lah, penumpang akan mencari harga yang murah. Ini satu manipulasi. Ini sengaja diwujudkan oleh SPAT. Benda ni pun saya dulu dah bagi tahu dalam makmal. Benda ni tak boleh, mesti diselaraskan supaya semua pemandu boleh menggunakan aplikasi tanpa ada sebarang manipulasi. Tapi malangnya cadangan saya tidak diterima. Itu salah satu yang akan saya buatlah sekiranya saya diberi peluang untuk membetulkan semula keadaan. Yang kedua, kadar komisen. Selain isu kadar tambang yang perlu diselaraskan, kadar komisen di antara teksi dan e-hailing juga perlu diselaraskan. Perlu dikawal oleh kerajaan dan perlu diselaraskan. Tidak boleh lebih daripada 10%. Mesti kurang daripada 10%. Okey, ketika ini perbezaan kadar komisen yang sengaja diwujudkan oleh SPAT ataupun APAT telah menyebabkan syarikat-syarikat e-hailing sekali lagi memanipulasikan tempahan penumpang. Semua tempahan penumpang akan dialihkan ataupun akan pindah kepada pemandu e-hailing. Kenapa? Orang bodoh pun boleh fikir. E-hailing ni, syarikat, dia meniaga. Dia bagi penumpang kepada teksi, dia untung 10%. Dia bagi pada e-hailing, dia untung 20%. So, takkan dia nak bagi pada teksi? Dia akan pindahkan semua tempahan penumpang ni kepada kenderaan e-hailing. So, pemandu teksi jadi apa? Jadi tunggul. Ini masalah dia. Sebab itu saya kata tadi, kadar komisen ini perlu diselaraskan. Bila diselaraskan, syarikat
syarikat ini dia tak ada kepentingan. Dia kata aku bagi pada e-hailing, kereta e-hailing pun aku untung 10%, aku bagi taksi pun 10%. So dia akan berlaku sama adil, sama rata. Selesai masalah. Nampak tak? Jadi ini pun saya akan perbetulkan, ya. Dan dari info yang saya dapat juga, ini berkenaan kadar komisen, kadar komisen, kadar tempahan penumpang, ini pun saya dapat info baru-baru ini. Bukan barulah, dah lama juga, ya, saya dah terima aduan. Sekarang ini tempahan penumpang dikategorikan 4 kategori. Okey. Keistimewaan diberikan kepada semua pemandu e-hailing yang menyewa kenderaan Grab. Mereka ini akan diberi keutamaan. Keutamaan kedua, dia akan bagi kepada pemandu yang menyewa kereta-kereta daripada syarikat-syarikat rakan Grab. Tempahan kedua. Untuk tempahan grade ketiga pula, dia akan bagi kepada pemandu-pemandu e-hailing yang menggunakan kenderaan persendirian. Dan grade keempat, sampah, barulah dia akan bagi kepada pemandu teksi. Inilah yang berlaku. Sebab itu, sekiranya saya diberi peluang untuk membetulkan keadaan, benda-benda ini saya akan selaraskan semula. Saya akan lihat perkara ini. Itu kedua. Ketiga, berkenaan permit EVP. Saya dengar tadi macam-macam isu ada. Ya, jadi permit EVP ni sebenarnya sejak 2014 lagi saya telah menyarankan kepada SPAT dan menuntut kepada kerajaan supaya permit EVP ini, masa tu belum ada nama EVP lah, permit kenderaan kereta sapu tadi saya bagi tahu, perlulah diserahkan kepada pemandu-pemandu e-hailing supaya sistem penjajahan moden yang berlaku hampir 30 tahun lebih, ya, di dalam industri teksi tidak diteruskan di dalam industri e-hailing. Okey, tapi malangnya SPAT pada masa itu mereka tetap dengan pendirian mereka untuk melonggokkan permit-permit ini kepada syarikat-syarikat e-hailing. So apa kesudahannya hari ini? Lihatlah apa yang berlaku. APAT bukan sahaja tidak mampu memberi statistik pemandu e-hailing yang tepat kepada kerajaan seperti Encik Rizal Adam bagi tahu semalam berkenaan bantuan permai, di mana APAT sedang menyusun semula pemandu-pemandu e-hailing ini statistik dia. Nampak? Ini benda-benda berlaku. Kalau dari awal mereka ikut pandangan daripada kami, daripada pemain industri, tak timbul isu-isu macam ni. Dia tekan saja berapa pemandu e-hailing, semua keluar. Tepat dapat jumlah. Tapi sebab dia nak longgokkan permit-permit ni kepada syarikat e-hailing, ya, nak bantu syarikat e-hailing untuk monopoli, ya, untuk monopoli industri khususnya Grab, dia serahkan permit pada syarikat e-hailing. E-hailing ini sebenarnya, syarikat-syarikat e-hailing ni dia sebenarnya penyedia aplikasi. Dia bukan syarikat teksi, tapi malangnya kerana manusia-manusia yang tidak ada hati perut, ya duduk dalam APAT, duduk dalam SPAT, dia longgokkan permit pada syarikat. Syarikat yang menyediakan aplikasi ini dah jadi syarikat teksi. Syarikat teksi yang ada sekarang ni hampir bungkus semua. Ini masalah dia. Kita tak tahulah sama ada berlakunya unsur rasuah atau tidak. Saya tak pasti. Memang kita mempunyai rancangan untuk merujuk semula SPAT dan APAT ini kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Cuma keadaan negara ni dengan PKP lah, PKPP lah, macam-macam. Jadi kita tak dapat pergi ke SPRM. Sebenarnya memang kita akan pergi. Kita nak lihat apa yang berlaku. Kalau dulu teksi ni dipanggil SPAT ni dia Suruhanjaya. Memang susah sikit agensi-agensi kerajaan lain nak masuk. Tapi sekarang mereka cuma APAT, sebuah agensi sahaja. Jadi saya rasa lebih mudah untuk Suruhanjaya Pencegah Rasuah masuk, ya. Jadi okey, untuk menjayakan program ini, okey, suka atau tidak, saya berharap semua pemandu e-hailing, ya, khususnya rakyat Malaysia, perlulah menghormati kedaulatan undang-undang, ya. Perlu melihat apa yang saya nak cakap ni, yang keempat ni, saya bukan nak menimbulkan satu suasana yang
kurang baik, tetapi kita nak membawa semua pemandu-pemandu e-hailing ini untuk kembali, kembali menghormati rukun negara. Kita kena faham, teksi adalah satu perkhidmatan mengambil penumpang dari satu destinasi ke satu destinasi dengan mengenakan kadar tambang. Perkhidmatan itu telah termaktub sebagai satu perkhidmatan komersial. Apa yang sedang dilakukan oleh kenderaan-kenderaan e-hailing ataupun aktiviti e-hailing adalah satu aktiviti yang 100% sama dengan teksi, iaitu mengambil penumpang dari satu destinasi ke satu destinasi dengan mengenakan kadar upah. Jadi, saya harap pemandu e-hailing boleh terima sekiranya saya memberitahu, saya mencadangkan ataupun saya akan berusaha akan terus menuntut supaya aktiviti e-hailing itu ditakrifkan sebagai komersial, selaras dengan peraturan ketetapan yang telah dikenakan kepada pemandu teksi, aktiviti teksi yang telah mencecah sehingga 30 lebih tahun. Jadi, suka tak suka, apabila anda memasuki industri pengangkutan awam, anda menyediakan perkhidmatan awam dan anda memperolehi keuntungan daripada sektor perniagaan, anda perlulah terima hakikat bahawa anda telah menceburi bidang komersial. So, nak tak nak, anda perlulah terima bahawa pentarifan sebagai komersial itu wajib ke atas anda. Ya, itu yang jangka pendek, ya, rancangan jangka pendek. Tapi kalau merujuk kembali jangka panjang, ini saya suka cakap. Baru ni Encik Adam, Encik Rizal pengurusi ada berinteraksi dalam video yang sama 2 hari 3 hari lepas. Saya memberitahu perkara yang sama. Kita lihat ya. Encik Adam tadi pun ada bagi tahu. Sekejap, apa tadi dia kata, kenapa kerajaan tak hadkan syarikat aplikasi dalam Malaysia sampai ada 46 dan berapa-berapa. Sebenarnya saya melihat perkara ini sebenarnya tak perlu ada syarikat. Ya. Bagi saya, budaya pergantungan kepada syarikat tidak perlu diteruskan lagi. Maksud saya, kenapa tidak ya, kerajaan menubuhkan satu aplikasi sendiri yang mungkin dinamakan sebagai Malaysia Transport Application, yang boleh menghubungkan perkhidmatan teksi, e-hailing, kapal terbang, kapal laut, ferry dan sebagainya. Satu aplikasi yang dimiliki oleh kerajaan. Kenapa hari ini kita perlu bergantung kepada syarikat-syarikat korporat? Berbilion ringgit wang yang terhasil daripada industri ini telah dirompak, dicuri, dibawa lari ke luar negara tanpa menyumbang sebarang faedah. Bukan sahaja kepada pemandu teksi, bukan sahaja kepada industri teksi, bahkan bukan sahaja kepada pemandu e-hailing itu sendiri. Pemandu e-hailing majoritinya adalah orang Melayu Islam. Memperhambakan diri kepada syarikat korporat. Tapi berapa ramai orang Melayu kita juga yang di-ban? Kenapa tidak kerajaan melihat perkara ini? Saya dalam satu perhimpunan di Bukit Bintang yang saya kena tangkap, digari, di lock up, berhari-hari, dijinjang. Sebelum saya kena tangkap, saya bagi tahu apa. Jika kerajaan berhasrat untuk menggalakkan rakyat ataupun pemandu menggunakan aplikasi, belum ada perkataan e-hailing, kenapa tidak kerajaan yang membangunkan aplikasi itu? Saya dah mencadangkan perkara ini. Bertahun-tahun sudah. Dalam amal SPAT pun saya bagi tahu. Dalam mesyuarat dengan SPAT saya bagi tahu. Dalam mesyuarat dengan APAT pun saya bagi tahu benda yang sama. Kenapa kerajaan tidak mahu, tidak mahu mencipta ataupun membangunkan app-nya sendiri? Itu saya katakan. Sekiranya Allah memberi saya rezeki ataupun saya diberi peluang untuk membuat perubahan, saya akan membuat satu app milik kerajaan. Bukan milik syarikat ataupun milik saya. Bukan. Milik kerajaan. Jadi tuan-tuan daripada pemandu teksi ataupun pemandu e-hailing, guna apps itu,
Dengan kadar komisen yang rendah, tambang yang selaras, komisen yang terkumpul itu kita masukkan dalam satu tabung. Tabung itu kita guna pakai untuk membantu tuan-tuan yang mana nak keluar kenderaan, mungkin ada blacklist, mungkin umur dah meningkat, tak perlu pergi ke bank, tak perlu pergi jumpa Along, tak perlu pergi syarikat peminjaman, tak perlu. Datang kepada kita, kita ambil wang yang berbilion ringgit dalam tabung ini, kita bagi kepada tuan-tuan, okey, supaya tuan-tuan beli kenderaan baru. Kenderaan baru ni pun kita ada agenda kita. Kita ada macam mana plan kita nak bantu tuan-tuan. Tak perlu beli kereta baru tuan-tuan. Kita keluarkan balik EVP. Kita keluarkan balik dia panggil apa? AP. Ya? Kita keluarkan AP pada tuan-tuan. Kita bawa masuk kereta-kereta daripada Singapura, kereta daripada Jepun, daripada Korea yang mana mereka scrap lepas 5 tahun. Toyota Camry, Honda Accord bawa masuk harga dalam 20,000. Kereta 5 tahun. Honda Accord, bayangkanlah tuan-tuan kereta Accord 5 tahun macam mana keadaan. Dengan harga 20,000, 30,000. Kita bagi pinjaman kepada tuan-tuan. Tak perlu nak bayar interest yang tinggi. Mungkin 2% kita bagi. Interest, pinjam. Blacklist pun tak apa, ambil pinjam. Umur dah meningkat, tak apa. Duit ada dalam tabung, berbilion ringgit. Apa salahnya kita bantu tuan-tuan? Anak tuan-tuan bijak pandai, nak pergi belajar, nak sambung belajar tinggi-tinggi. Kita duit berbilion ringgit ada dalam tabung. Tabung industri. Ya, kita namakan tabung industri. Kita bantu tuan-tuan, bagi beasiswa pada anak-anak tuan-tuan. Dengan duit yang ada berbilion ringgit dalam tabung industri ini, kita boleh wujudkan macam-macam pada tuan-tuan. Kita boleh mewujudkan skim insurans berkelompok. Ya? Sekejap, saya mungkin terlupa. Kita boleh membayar caruman kepada tuan-tuan. Kita boleh mewujudkan ekonomi pemandu. Macam-macam kita boleh wujudkan. Daripada wang komisen yang tuan-tuan ambil penumpang tu, transaksi itu, duit itu kita kumpul dalam tabung industri, kita ambil duit itu, kita kembalikan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan meningkatkan semula industri ini. Ini plan yang kita ada. Apa yang berlaku sekarang? Apakah sumbangan syarikat-syarikat e-hailing kepada negara kita, kepada industri kita, kepada tuan-tuan, kepada anak-anak tuan-tuan, kepada isteri tuan-tuan? Apa ada? Tuan-tuan banyak cakap dia ban. Adakah itu yang kita mahukan? Sebab itu saya melihat perkara ini, kita perlu bersatu. Tadi Encik Rizal Adam ada bagi tahu apa nanti saya sebagai senator lah apa semua kan. Sebenarnya benda ni memang saya awal-awal lagi saya dah bagi tahu. Ya. Saya memang tidak pandai tentang politik. Saya akui, saya memang zero pasal politik. Tetapi tadi saya pun ada baca tadi ada kawan kata politik isu lain. Itu silap sebenarnya tuan-tuan. Itu silap sebenarnya. Dulu pun masa saya mula menyertai perjuangan teksi pun orang kata persatuan-persatuan jangan masuk politik. That's wrong. Itu salah sebenarnya. Kenapa saya kata salah? Kita lihat ya, tuan-tuan ya. Kewujudan Grab adalah daripada BN. Okey. Orang-orang yang duduk jadi menteri apa semua ni adalah orang yang menang daripada undi. Daripada politik orang diangkat. Okey. Tumbang, naik PH. Naik PH pun isu kita pun tak dibela tuan-tuan. Ya, sekarang PN. Jadi saya berpandangan sudah sampai masanya untuk kita, pemandu taksi ke, pemandu e-hailing ke, pemandu bas ke, pemandu lori ke, pemandu bas sekolah ke, pemandu penghantar barang makanan ke, Foodpanda ke apa ke, kita perlu bersatu hati, okey? Nak tak nak PRU akan datang, kita mesti bertanding. Kita mesti bertanding, kita mesti mencari kita punya wakil-wakil, tak kisahlah daripada pemandu taksi ke, daripada e-hailing ke, daripada pemandu bas ke, daripada pemandu lori ke, bertanding, dan apabila kita menang, kita akan demand jawatan dalam kabinet ataupun dalam Dewan Rakyat. Sebab apa saya kata kita perlu duduk dalam Dewan Rakyat? Supaya segala masalah kita dapat kita suarakan dalam Dewan Rakyat. Kalau kita harapkan ahli politik yang ada daripada dulu sampai sekarang tuan-tuan, mereka tidak akan
menyuarakan kebajikan tuan-tuan secara konsisten dalam Dewan Rakyat. Sebab itulah nasib kita dari dulu sampai sekarang tak dapat dibela. Tetapi apabila kita ada wakil-wakil kita dalam Dewan Rakyat, apabila bersidangnya Parlimen, wakil-wakil kita akan terus menyuarakan isu kebajikan kita, isu kemajuan industri. Sebab itu, saya bagi tahu tuan-tuan, suka tak suka, sudah sampai masanya untuk kita semua bersatu hati untuk melihat perkara ini lebih jauh ke hadapan. Ya, saya ucapkan tahniah kepada E-Hailing ni, dia punya sekolah apa tadi? Saya pun lupa tadi. Sekolah apa tadi? Sekolah dasar. Sekolah dasar. So, ini semua satu usaha yang baik tuan-tuan. Ya, saya melihat ini satu benda yang baik. Tetapi tidak cukup setakat itu sahaja jika kita ada kita punya jentera di bawah tetapi kita taklah angkat ke atas. Sebab bila kita ada jentera di bawah, kita masih mengharapkan kepada agensi-agensi yang ada, macam APAD sekarang ni semua, apakah tuan-tuan yakin ataupun perempuan yakin kita punya isu ni dapat diselesaikan? Saya berani cakap, saya tak lama dalam industri, sekitar 18 tahun sahaja. Saya berani cakap, kalau kita masih berpendirian seperti dahulu, sampai bila-bila pun kita tak akan berjaya. Maka itu kita kena berubah. Saya punya hala tuju. Saya punya pandangan. Sampai satu masa apabila kita dah ada wakil-wakil kita dalam Dewan Rakyat, yang pertama sekali kita perlu mewujudkan kesatuan pemandu. Apabila kita dah ada kesatuan, secara automatik kita akan ada akta. Akta yang akan melindungi kebajikan kita semua. Hari ini kita lihat jumlah pemandu teksi, kereta sewa, van, bas, lori dan sebagainya mencecah hampir 1.6 million di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Ya, tetapi dari dulu, dari merdeka sampai sekarang tak ada satu akta pun yang melindungi kebajikan. Datang Grab, cepat buat undang-undang, jalan. Tak ada orang yang boleh fight sebab kita tak ada akta untuk melindungi kebajikan. Tapi kalau kita ada akta, contohnya lah kita tengok macam kesatuan pekerja. Apabila kerajaan nak buat sesuatu, mereka perlu ada engagement dengan kesatuan. Kesatuan kata okey baru boleh buat. Tak ada, tak boleh buat. Itu kesatuan sekerja. Tetapi kita tak ada. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, marilah kita bersama-sama kita melihat benda ini untuk maju ke hadapan. Bagaimana kita boleh bekerjasama, kita ketepikan perbezaan pendapat, kita carikan titik kesamaan untuk kita bersama-sama angkat martabat kita ini, untuk kita berjuang bersama-sama supaya sampai satu masa kalau kita tak ada sekalipun, apa yang kita usaha ini dapat memberi manfaat pada rakan-rakan ataupun anak saudara kita yang mungkin akan menceburi bidang perkhidmatan yang kita buat. Jadi itu pencerahan saya. Mungkin selepas ini ada sambungan. Jadi saya serahkan balik kepada Encik Rizal untuk meneruskan. Okey. Dia kesatuan sekerja ni baru ni kalau saya dengar ada satu klip video yang Encik Sharom ada hantar. Kalau kata untuk pemandu teksi ni, mereka ni ada SSM. So tak boleh nak adakan kesatuan sekerja sebab mereka ni bukan pekerja. Macam kalau kata untuk private car e-hailing ni pula yang saya difahamkan, mereka ni tiada penarafan. So tak ada taraf lagi. So tak boleh nak letak di mana-mana lagi buat masa ni. Belum ada dia punya Itu saya bagi tahu Encik Rizal dulu lagi saya bagi tahu. Bukan dulu, beberapa hari yang sudah saya bagi tahu. Saya bagi tahu, saya ulang lagi sekali saya bagi tahu. Mereka boleh mengatakan tak ada pentarifan, tak ada apa semua. Tetapi kalau kita dah bersatu, kita dah ada wakil kita dalam Dewan Rakyat, kita boleh usahakan kepada kita. Baik, insyaAllah. Okay, kita perlu melihat kepada Cik Sharom, sama juga untuk industri e-hailing. Ya, jika diberikan pilihan untuk merubah dasar, apa perancangan ataupun apa cadangan yang akan dibuat untuk jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang? Boleh serba ringkas sebab kita dah kesetukan masa ni, Cik Sharom. Okey,
Saya ulas sedikit saja. Sebab apa yang Cik Kamal telah bangkitkan tadi sebenarnya, inilah yang telah kita bincangkan antara ahli-ahli saya sendirilah. Di dalam grup kita ada 2-3 grup WhatsApp. Saya agak terkejut jugalah apa yang Cik Kamal bangkitkan ni, inilah yang sedang kita perjuangkan sebenarnya. Dan salah satu bila Cik Kamal sebut mengenai satu aplikasi yang dikawal oleh kerajaan, itu memang betul. Kerana salah satu apabila saya berhubung dengan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, bila dia orang kata e-hailing ni tiada penarifan, kerana tak tahu nak letak dekat mana, kontrak worker ke ataupun bekerja sendiri, sebagai pekerja atau bekerja sendiri. Jadi tak boleh buat tubuh satu kesatuan sekerja, sebab melalui kesatuan sekerja sajalah kita boleh menyelesaikan sebarang pertikaian dengan syarikat-syarikat, dengan syarikat ni, yang kita boleh duduk semeja, yang boleh dapatkan keputusan timbang tara yang tidak berat sebelah mana-mana pihak. Jadinya kadar tambang, harga siling, komisen yang lebih rendah, tiada kelebihan prioriti kepada mana-mana yang menyewa kereta sewa ataupun kereta sendiri dengan syarikat. EVP diberikan kepada pemandu untuk pengetahuan Cik Kamal. Benda ni lah yang salah satu perkara yang telah kita bincangkan di kalangan pemandu-pemandu e-hailing. Dan bagi saya lah personally, saya memang setujulah dengan apa yang, sebab memang itulah jalan penyelesaian yang kita nampak, yang kita sebagai pemandu e-hailing juga sendiri nampak perkara ni. Jadi insyaAllah lah apa usaha kita untuk, rasanya memang kita boleh duduk sekali taksi dan e-hailing. Dan salah satu yang perkara yang saya nak kita ubah nanti ialah bukannya persendirian e-hailing, tetapi taksi e-hailing, bukan persendirian e-hailing. Apa yang pegawai JPJ malam kepada saya, kenapa mereka letakkan letakkan persendirian e-hailing? Kerana katanya kereta tu kereta sendiri, tapi cuma guna app saja. Jadi dia orang nak ambil undang-undang persendirian dan undang-undang taksi sikit, ambil situ tanpa jadi persendirian e-hailing. Jadi benda itulah yang menjadikan benda ni kucak-kacir lah. Dan juga saya pernah mencadangkan kepada grup kita untuk, kalaulah memang betul lah apa Cik Kamal cakap, jika kerajaan tak boleh perjuangkan benda ni, kita tubuhkan satu koperasi atau gunakan koperasi yang sedia ada, PPIM ataupun Kopem, tapi Kopem untuk pemandu e-hailing saja. Kita buat sendiri satu aplikasi yang semua pemandu support benda tu di bawah koperasi. Betul Cik Kamal Jakal andailah kata untuk ya Cik Kamal. Tak dengar suara. Okay, saya nak cakap, rancangan yang nak tubuh koperasi, nak buat apps itu semua, ini satu cara yang salah. Mungkin e-hailing baru nak bermula. Langkah-langkah ini e-hailing baru nak start. Tapi kami yang duduk dalam industri taksi, kami telah makan asam garam lebih awal daripada tuan-tuan. Saya berani cakap, benda ini tak akan berjaya. Kerana apa? Kerana syarikat, khususnya Grab, mereka telah memonopoli industri. Kami daripada GTSM sebenarnya kami ada apps taksi kini. Dan yang terbaru kita ada kerjasama dengan UKM untuk menubuhkan lagi satu aplikasi dengan harapan kerjasama GTSM dengan UKM, dengan harapan
apps itu boleh diiktiraf sebagai milik kerajaan. Kenapa saya kata begitu? Kerana UKM adalah milik kerajaan. Takkanlah kerajaan nak tengok apps yang dibangunkan oleh UKM itu gagal. Ini satu cara kita sedang usahakan. Tapi kalau kita nak berdikari, nak buat satu app, lepas tu kita nak bersaing, tadi Encik Rizal Adam pun dah bagi tahu. Ada berapa banyak apps, semua KO. So, jangan kita membuang masa atau buang duit, kita nak buat apps, lepas tu apps kita mati. Tengok Tugo apa jadi. Saya salah seorang director Tugo. Saya tinggalkan, saya resign. Saya juga salah seorang director kepada Mesra Cap. Saya juga terlibat banyak sebenarnya apps. Kita dah bangunkan. Tapi tak boleh bersaing. Kerana apa tak boleh bersaing? Salah satunya kerana tidak ada kesamarataan. Sebab itu dari dulu sampai sekarang, saya terus memperjuangkan hak kesamarataan. Tetapi apa yang Encik Syarom bagi tahu tadi, you all pun dah bincang perkara yang sama, that mean kita satu haluan. Kita dah nampak depan tu ada penyatuan. Sekarang ni Encik Rizal Pengurusi dah buka laluan. Kita dah mula menuju ke titik penyatuan. Dan ini adalah satu benda yang paling kerajaan saya takut. Ini. Saya serah semula pada Encik Syarul. Betul. Itu kita terima, saya terima betul juga tu. Sebab kalau kata benda ni tak ada campur tangan kerajaan, dia akan jadi macam syarikat-syarikat ihu lain, yang lain lah. Betul lah. Dan jadinya, maksudnya untuk jangka masa pendek lah tu. Kalau kata macam Encik Kamal cakap tadi nak bertanding, nanti bolehlah kita kontak. Sebab saya saya sendiri tak terlibat dalam politik, tapi rakan-rakan saya, kita sekarang ni ada macam satu gerakan lah, bukannya tak memihak mana-mana parti, parti bebas yang akan ditaja oleh ada pihak yang akan menaja kita lah untuk PRU akan datang ni. Mungkin kita boleh berbincang lebih lanjut mengenai perkara itu. Sebab saya nampak memang kita perlu ada individu yang faham mengenai industri di dalam kabinet ataupun di dalam kementerian yang terlibat. Ya. Sebab apa sebab baru ni saya bulan 1 baru ni saya telah berjumpa dengan wakil Datuk Saifuddin yang mana Menteri SKMM, mana kita dah cadangkan kepada dia beberapa masalah dalam e-hailing yang mana mengenai app ni supaya SKMM boleh ambil tindakan juga. Tapi setakat ni itulah kalau kita nak kata dia tak buat kerja, tak ni hal juga. Tapi benda tak ada pergerakan kan. Jadi memang kita mungkin perlu satu usaha yang boleh jadi satu batu loncatan untuk kita dalam perkhidmatan awam ni. Yang lain tak ada. Sebab apa yang Encik Kamal dah sebutkan tu sebenarnya selarilah. Kita dah ke arah satu titik persetujuan.